Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacha Wang Sang Hao. Waalaikum. Salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, abang saya, calon Pakatan Harapan di Batu Pahat, Saudara On Abu Bakar, calon nombor 1. Haji Khairuddin, Ketua Cabang Keadilan Batu Pahat, saudara-saudari pimpinan daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah, sahabat-sahabat yang hadir. Kalau macam ini kehadiran, saya rasa confirm kita akan menang balik Batu Pahat. Ini saya ingat kali keempat saya sampai di Johor dalam tempoh berkempen ini. Kita ada 5 hari lagi untuk kita masuk pilihan raya. Tapi saya malam ini di Batu Pahat dan saya akan datang balik ke Johor pada hari Rabu. Jadi mereka yang menonton, insya-Allah hari Rabu saya akan sampai di Pagoh. Kemudian saya akan ada di JB. Kerana insya-Allah kita akan hantar seberapa ramai ahli parlimen dari Johor untuk menangkan Pakatan Harapan di Putrajaya. Saya tahu semangat saudara-saudari kerana Batu Pahat ini ada sejarah sebab ini kerusi yang telah khianat mandat orang Batu Pahat. Dia ada kat mana sekarang? Dia macam mana dia punya kempen sekarang, okey ke? Dalam apa? Dalam parit. Okey. Jadi apapun yang terjadi dalam 4-5 hari lagi, saya hanya minta orang Batu Pahat satu saja. Kalau lepas ni semua nak ambil gambar dengan saya sampai saya balik pukul 3 pagi pun tak apalah. Saya minta satu saja, pastikan Rashid Hasnun masuk dalam parit. Boleh tak? Baik. Kita ada 5 hari lagi sebelum pilihan raya umum. 5 hari lagi, saudara-saudari, uncle, aunty semua tahu bahawa Pakatan Harapan sekarang berada di tempat nombor 1 dalam negara kita. Tengoklah laporan mana pun, semua meletakkan Pakatan Harapan di tempat pertama. Yang berbeza ialah jumlah kerusi yang kita boleh menangi dengan 5 hari yang berbaki. Ada yang kata 90, ada yang kata 95, laporan Merdeka Center kata 99, ada yang kata kita dah lepas 100 kerusi. Kita ada 5 hari, kita tunggu 5 hari. Tapi ada sebab kenapa kita berada di depan sekarang. Contohnya, apa isu-isu besar sepanjang kempen dalam hampir 7-8 hari kita berkempen sekarang? Isu besar yang dibawa oleh Pakatan Harapan, satu ialah soal calon mestilah ada rekod yang baik, bersih, ada integriti, gabungan tua, muda, latar belakang profesional. Sebab itu kita isytiharkan harta. Itu di peringkat Pakatan Harapan. Di peringkat Perikatan Nasional yang bersatu dengan PAS, bila kita isytihar harta, apa jawapan dia? Yang Timbalan Menteri Besar Kelantan kata, dia malu sebab dia kata dia tak banyak duit.
You nak jadi wakil rakyat, you jangan malulah. Orang bukan peduli pun you kaya ke you miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang B40 pun. Adam Adli bertanding di Hang Tuah Jaya. Ketua Angkatan Muda Keadilan, memang papa kedana pun. Dia tak malu pun. Ada tujuan kenapa kita minta supaya wakil-wakil rakyat isytiharkan harta. Supaya sebelum dia jadi wakil rakyat, dia isytihar harta. 1 tahun, setiap tahun lepas itu kita nak dia isytiharkan harta, supaya yang nak jadi wakil rakyat ini, dia tahu. Jalan untuk dia curi duit, macam yang sudah berlaku zaman UMNO Barisan Nasional, zaman Perikatan Nasional, zaman lepas Perikatan Nasional pada Keluarga Nasional. Saya pun tak tahu kerajaan tu, kerajaan nama apa. Kita tak nak yang berlaku, yang jadi contoh yang diberikan oleh Najib, kita tak nak berlaku dah. Kalau wakil rakyat tahu bahawa orang kira setiap 1 sen harta dia, maka dia akan lebih berhati-hati. Tapi PAS seorang kata malu. Presiden PAS Hadi Awang cakap apa? Itu kerja bodoh. Siapa yang bodoh, saudara-saudara? Ahli politik yang takut dengan bayang-bayang sendiri sebab dia ada sesuatu yang dia nak sembunyikan, ataupun dia kata orang yang isytihar harta macam kami ni bodoh. Saya yakin sebenarnya orang yang isytihar harta adalah yang lagi cerdik. Sebab saya tahu rakyat di bawah macam yang di Batu Pahat, di Johor, di seluruh Malaysia. Rakyat mahukan wakil rakyat dan pimpinan yang bersih. Bukan saja mengaku bersih macam Muhyiddin Yassin. Tapi betul-betul bersih kerana dia tidak ada apa yang boleh disembunyikan daripada rakyat. Betul ke tidak? Okey ya. Apa lagi isu besar? Isu besar dalam kempen ini, kita dah isytihar harta. Saya tahu contohnya On Abu Bakar tak dengar. Saya ulang sekali lagi. Saya tahu calon nombor 1 dari Pakatan Harapan di Batu Pahat, nama dia On Abu Bakar, dia memang miskin. Tak percaya pergi tengok. Dia tak ada harta. Kita isytihar harta supaya rakyat boleh tengok dan bandingkan. Supaya rakyat boleh tengok macam mana wakil rakyat, calon-calon yang kita tampilkan daripada Pakatan Harapan sangat berbeza dengan yang ada daripada UMNO, Barisan Nasional, daripada MCA, daripada Bersatu. Kau lambai apa ni? Oh, ada gambar. Aku ingat lambai kat aku. Sebab kita nak tunjukkan beza. Saya bagi contoh tak? Saya ada harta sekian-sekian. Tapi kita selalu tengok dalam Facebook, dalam Instagram, kita tahu, contohnya, Ketua Pemuda UMNO, kelayakan tak ada, tingkatan 5, bisnes tak ada, cakap tak pandai, kereta 20 biji. Jadi orang nak tengok macam mana kau ada kereta 20 biji ni? Orang yang berkelayakan tinggi, bisnes ada, pernah kerja tinggi semua. Orang yang dah jadi wakil rakyat 2-3 penggal. Kereta 1-2 biji, itu pun second hand. Dan bila tengok gaji dia masuk akal. Sebab kita nak pupuk budaya supaya hanya orang-orang yang mahu berkhidmat secara ikhlas masuk politik. Bukan orang yang masuk politik sebab nak buat wang. Sebab itu saya cakap kepada semua yang muda, banyak yang dekat depan ni, Melayu, Cina, India, you nak buat kaya, you belajar dengan orang Batu Pahat, buat bisnes. Sebab dulu orang kata, orang kaya dekat Malaysia banyak datang daripada Batu Pahat. Nak kaya buka kilang biskut macam orang Batu Pahat. Nak kaya buka kedai macam orang Batu Pahat. Nak kaya you buat bisnes. Belajar, kerja rajin, buat bisnes, you kaya.
Kalau you masuk politik sebab nak kaya, lama-lama you boleh join kita punya ketua bilik darjah dekat Hotel Kajang. Nama dia Najib Tun Razak. Jadi yang muda-muda, kita isytihar harta sebab kita nak pupuk budaya di masa depan, supaya kita nak ajar kalau nak masuk politik, bukan untuk buat wang. Bukan macam zaman UMNO, belajar tingkatan 5, cakap pun masuk parit, tapi kereta 20 biji. Kita tak nak macam yang pimpinan UMNO, nama dia Aziz Rahim. Aziz Rahim, Aziz Rahim. Jatuh kau ni. Kita tak tahu pun latar belakang dia, pendidikan dia, dia buat apa. Ada orang kata dia belajar macam itu je, mula jual kereta. Kita tak tahu latar belakang dia. Tapi kaya raya, duit masuk dalam akaun ratus-ratus juta. Sebab itu kita nak latih daripada sekarang, kita suruh orang isytihar harta. PAS kata bodoh, PAS kata miskin, UMNO cakap apa? MCA cakap apa? MIC kata, oh kita isytihar harta kalau kita jadi menteri saja, tapi kita isytihar kepada SPRM saja. Dia lantik SPRM, dia isytihar dekat SPRM. SPRM pun yang ada sekarang ni pun kita tak pasti okey ke tidak. Jadi budaya konon isytihar harta kepada SPRM ini, kita dah tahu tidak membantu untuk mengurangkan rasuah. Sebab itu, masuk minggu pertama nak habis, tinggal 5 hari lagi, kita masuk berkempen, kita menang 1-0 lawan BN dengan PN. Soal bersih, soal bebas rasuah, soal kita pilih calon-calon untuk pastikan ada integriti dan wibawa. Pakatan Harapan 1, BN 0, PN 0. Okey. Apa lagi isu besar? Isu besar. Masuk pilihan raya, Pakatan Harapan cerita pasal rakyat. Kempen kita pasal rakyat. Daripada hari pertama, kita bincang pasal macam mana nak naikkan gaji rakyat. Dalam semua ucapan kita, kempen kita, PH, PKR meletakkan bahawa masalah nombor 1 dalam negara ini ialah soal gaji. Soal yang bersabit dengan peluang pekerjaan. Soal yang bersabit dengan peluang ekonomi untuk anak-anak yang muda. Soal gaji, soal harga barang. Sebab gaji tak naik. Sepatutnya setiap 10 tahun, gaji yang muda ini lebih tinggi daripada 10 tahun yang lepas. Sekarang ini setiap 10 tahun gaji makin murah. Sebab itu bila harga barang naik, gaji makin turun. Sebab itu makin lama hidup rakyat Melayu, Cina, India makin susah. Kita soal cakap pasal gaji. Bincang pasal macam mana nak baiki ekonomi supaya kita boleh bekerjasama dengan majikan, dengan pekerja, dengan kerajaan, supaya kita boleh letakkan sasaran gaji progresif. Tiap-tiap tahun berapa yang perlu naik supaya dalam 10-20 tahun daripada sekarang, gaji kita tidak jauh beza daripada gaji pekerja-pekerja dekat Singapura. Itu kempen kita. Kempen BN dengan PN, apa dia? DAP komunis. Ayo, Cina komunis. Berapa kali dah kita dengar soal Cina komunis? Berapa kali dah kita dengar soal DAP ni setiap kali datang pilihan raya, tiba-tiba DAP musuh paling besar dalam negara. Masa 1-2 tahun lepas, bila kerajaan Ismail Sabri Yaakob tidak ada majoriti. Dia tak ada majoriti untuk menjadi kerajaan dekat parlimen. Masa itu, masa dia minta bincang dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan tu ada DAP. Tak timbul pun soal DAP ni komunis. Masa tahun 99, 2004, 2008, 2013, semasa PAS bersama-sama dengan DAP, dengan PKR, lawan UMNO Barisan Nasional.
Masa tu orang yang paling banyak peluk orang DAP bukan PKR, orang PAS. Masa tu tak timbul pun DAP ni komunis. Sekarang DAP komunis. Masa MCA, masa UMNO berbaik-baik dengan parti komunis Cina daripada negara Cina. Tak ada masalah pula komunis. Masa Najib berkawan baik, projek-projek besar negara pergi kepada syarikat-syarikat milik kerajaan Cina. Kerajaan Cina itu parti komunis, tak ada problem Masuk pilihan raya, musuh nombor 1 negara kita ialah DAP komunis. Kemudian kita cerita pasal gaji, kita cerita pasal orang muda, kita cakap pasal peluang ekonomi. PN cakap pasal komunis. PN PAS dengan bersatu ni tambah lagi api. Dia cakap orang Melayu yang undi PH dan juga PN ini semua masuk neraka. Kita bincang pasal gaji, kita bincang pasal rakyat, kita nak selesai masalah. Kita mengakui bahawa negara ini berada di keadaan yang bahaya secara ekonomi. Dia cerita pasal komunis, dia cerita pasal DAP. Dia tak boleh yakinkan ramai orang Melayu yang DAP, Cina ini, komunis ini hanya mainan politik. Dia tambah lagi, dia kata Melayu yang undi PH ini adalah nanti masuk neraka. Sebab itu saya kata, dalam isu yang bersabit nombor 2 ni, yang Pakatan bawa pasal gaji, pasal rakyat, pasal kebajikan bersama, Pakatan Harapan skor 2 gol, PN dengan BN kosong. Dah 2-0, saudara-saudari. Sebab itu lepas 7-8 hari kita berada di depan. Dah masuk gol 2-0 ni. Yang pasal undi PH Melayu masuk neraka ni bukan saja kita skor gol, dia skor gol sendiri. Orang Melayu marah. Saya datang daripada Terengganu. Tak jauh lah daripada Haji Hadi, adik awang. Saya di Kemaman, dia di Marang. Lebih kurang 1 jam lebih. Saya membesar di Terengganu semasa PAS zaman tahun 80-an. Cukup keras. Kalau sokong UMNO, MCA dan MIC, sokong Barisan Nasional, orang Melayu yang sokong Barisan Nasional, itu boleh jadi KP, dia kata. Saya datang daripada negeri Terengganu. Saya sempat lihat keluarga berpecah belah. Ada yang buat kenduri, kalau yang buat kenduri itu UMNO, yang PAS tak pergi. Sebab takut makan nanti ni tak halal. Sebab dia sokong barisan, sokong MCA. Kalau dia KP nanti dia masak nanti tak halal. Itu zaman 80-an. Kita ingat ni dah masuk 2020. Tak timbul dah soal undi parti ni jadi neraka, undi parti ni jadi KP. Tapi sebab mereka terdesak kerana dia tahu dengan sokongan kawan-kawan Cina dan India yang cukup tinggi kepada Pakatan Harapan. Dengan peralihan sokongan Melayu atas pagar yang tinggi kepada Pakatan Harapan, Pakatan Harapan kini berada di depan melepasi 90 kursi. Jadi dengan rasa terdesak dia bawa balik politik kuno, benci-membenci daripada zaman 80-an. Saudara-saudari saya tak, orang-orang Melayu Batu Pahat, orang Melayu Johor, orang Melayu Johor yang faham bahawa politik pecah belah macam ini tidak ada tempat di negeri Johor. Saya minta supaya orang Melayu Johor tolak PAS, Bersatu dan UMNO besar-besaran dalam pilihan raya kali ini. 2-0, kita duduk di depan. Separuh masa ni, half time ni dah ada separuh masa. Okey, belum lagi. Ada 5 hari lagi, tak sempat penalti lagi ni. Apa lagi isu dia? Isu dia ialah isu soal rasuah, soal salah guna kuasa. Saya bawa kepada rakyat
macam mana dalam hari-hari dan minggu-minggu terakhir sebelum bubar parlimen, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, tonggak dia UMNO, PAS dan Bersatu, dia keluarkan projek besar-besaran sign bagi direct nego. Kalau direct nego tu untuk supply biskut dari Batu Pahat, aku tak kisahlah. Supply biskut, okeylah. Direct nego RM1,000 supply biskut. Okey, uncle, saya tak marah. Ini untuk buat projek tebatan banjir, flood mitigation project. Satu projek harga 2 bilion. Bagi projek kepada syarikat yang dah memang terbukti bermasalah. Dia sudah dapat lebih kurang 2 bilion, projek banyak sakit. Projek dia dekat Ipoh dah 4-5 tahun sampai sekarang jalan berlubang, tak siap-siap lagi. Company ni ada 2 kes. Ada winding up petition untuk memufliskan, tak bayar hutang. Ada dekat mahkamah. Bila kita nak cek dia punya kewangan, tak ada. Dia tak filekan. Sebab itu saya cakap dekat media, saya dulu masa siasat 1MDB, file dan account 1MDB pun saya boleh cari. Sebab file 1MDB pun, account 1MDB pun ada file dekat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini syarikat lagi coknya, file pun tak ada. Tapi pada hari terakhir sebelum parlimen bubar, Kerajaan UMNO PAS Bersatu sign buat keputusan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk memberi projek 2 bilion ini kepada syarikat, nama dia Mangku Bumi. Mangku Bumi Sendirian Berhad bagi direct award 2 bilion 1 hari sebelum parlimen bubar, sebab dia tahu bila parlimen bubar dah tak boleh nak sign bagi kontrak. Saya tanya menteri, sebab menteri itu nama dia Tuan Ibrahim Tuan Man. Timbalan Presiden PAS, calon daripada Perikatan Nasional dan PAS untuk jadi Menteri Besar Pahang. Saya pun tak faham lah. Dia bertanding parlimen dekat Kubang Kerian. Kemudian bertanding DUN dekat Lipis. Uncle tahu tak Kubang Kerian dengan Lipis tu jauh daripada mana? Jauh, dia sama macam Alostar ke Batu Pahat tau. Jauh. Saya pun tak faham lah macam mana you nak jadi ahli parlimen dekat Kubang Kerian, tapi you juga nak jadi adun dekat Lipis. Lepas tu you juga nak jadi Menteri Persekutuan. Lepas tu you juga nak jadi Menteri Besar. Satu gaji tak cukup kah? Berapa gaji you nak? 4 gaji. Dia 4 gaji kau nak. Tak ada orang lain ke dalam PAS? Jadi saya tanya dia, ini kementerian kamu. Projek ni, pegawai-pegawai kerajaan marah sebab pegawai kerajaan tahu syarikat itu syarikat bermasalah. Syarikat itu adalah syarikat kroni. Dan sudah ada kes di mahkamah tahun 2019, syarikat itu bagi wang kepada Aziz Rahim, masuk akaun Aziz Rahim 139 juta. Dah masuk mahkamah. Sebab itu orang tahu bahawa ini cara syarikat kroni dan pimpinan UMNO Barisan Nasional buat duit. Kasih projek direct nego, berapa persen? Berapa persen? Persen bayar kepada ahli politik. Kalau 2 bilion, projek 2 bilion, kalau 10% kasih sama orang politik, 200 juta bagi sama orang politik. Projek tah ke mana, kita yang bayar cukai ni yang yo 88 kopitiam, you susah-susah payah bisnes bayar. Duit you bayar sama komisen sama orang politik, wang kita habis. Projek tah ke mana, tiap-tiap tahun kita semua tenggelam. Mari banjir tenggelam. Saya tanya menteri, sebab dia menteri yang bertanggungjawab. Kebetulan dia daripada PAS. Saya tanya hari pertama, dia cakap apa? Oh, Rafizi fitnah. Tak betul, tak betul. Fitnah, tak ada bincang, tak ada bincang. Hari kedua, saya sambung lagi. Dia tak boleh jawab, marah. Dia bukan sahaja serang peribadi saya, cakap saya fitnah.
Dia serang cakap gigi saya sudah sengit. Ya gila ke? Mau gaduh pasal politik pasal gigi aku ke? Gigi yang sengit inilah yang telah gigit Najib dengan Rosmah sampai Najib masuk penjara tau. Orang cerita pasal projek 2 bilion, PAS berceramah dengan pengundi Melayu, jawapan dia apa? Rafizi ini sudah banyak tipu lah. Dia raja fitnah. Tengok gigi dia sudah sengit. Orang cerita pasal projek wang rakyat. You jawablah. Dia tak nak jawab lagi. Dia cakap mau saman. Saya kata you mau saman. You saman. Saya sudah biasa naik turun naik mahkamah. Sudah ada 14 kes. Kalau saya ni peguam, saya sudah jadi peguam paling baik sekali. Menang semua 14 kes tau. Jadi, dia tak boleh jawab lagi. Hari Jumaat lepas, saya tunjukkan sebab Tuan Ibrahim Tuan Man daripada PAS, daripada Perikatan Nasional. Selama ini dia kata, tolak BN sebab rasuah. Tolak PA sebab komunis. Jadi, yang tak rasuah dan tak komunis, hanyalah Perikatan Nasional. Ada Bersatu, ada PAS. Gerakan dalam tu bukan Cina, dia muka saja Cina tapi dia Melayu. Kalau tanya Perikatan Nasional, sebab tak boleh undi Cina. Undi Cina masuk neraka. Jadi kita tanya, tu gerakan tu. Yang itu bukan Cina, muka dia saja Cina tapi dia sebenarnya Melayu. Dia jawab, saya kata, you tak. Awal-awal saya dah tanya pasal projek ni, you nafikan. You kata tak ada. Saya tanya sebut lagi, you komplain pasal saya punya gigi. Jadi hari Jumaat, saya tunjukkan surat daripada Menteri Kewangan Tengku Zafrul, sebut pasal persetujuan Perdana Menteri juga kepada kementerian yang diketuai oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, iaitu Timbalan Presiden PAS yang telah bersetuju untuk memberikan kontrak 2 bilion itu kepada syarikat, nama dia Mangku Bumi Sdn Bhd, syarikat UMNO. Bila saya sebut macam itu, jawapan Tuan Ibrahim Tuan Man ialah, saya tak ada tahu, saya tak tahu apa-apa. You jadi menteri, ambil gaji, jadi ahli parlimen, orang bagi tanggungjawab suruh jaga projek yang paling penting, projek banjir. Dahlah dulu tahun lepas, 2021, masa Nurul Izzah tanya dekat parlimen, apakah persediaan kita untuk menghadapi banjir? Sebab perubahan iklim ini cukup berkesan, cukup terkesan kepada risiko banjir kita. Tuan Ibrahim Tuan Man ini jugalah yang pergi ke parlimen dan jawab, jangan bimbang, kita negara Malaysia, kita tidak terkesan dengan perubahan iklim. 5 bulan lepas itu, Shah Alam dengan Kota Raja semua tenggelam, uncle. Sebab itu saya tanya lagi, you menteri, you ambil gaji, you kata you bersih, tapi takkan you tak tahu kabinet sendiri yang kawan-kawan daripada UMNO ke, daripada Bersatu ke, mungkin daripada PAS, dia sudah buat keputusan untuk bagi projek ini kepada syarikat yang kroni UMNO. Sekarang dia jawab apa bila saya tanya begitu? Dia jawab, Menteri UMNO kena jawab lah sebab saya tak tahu. Mula-mula dulu cakap tak ada, ini semua tipu. Sekarang dia sudah mengaku benda tu betul, memang projek itu telah diluluskan, tapi sekarang dia mau cuci tangan. Ini tak ada kena-mengena dengan saya. Kalau Tuan Ibrahim Tuan Man, jawatan dia ialah dia jaga kedai kopi tiam, kita no problem. You tahu ke, you tak tahu ke, kita tak ambil pot, tak kisah. Jawatan dia ialah menteri yang jaga projek paling besar, bilion-bilion. Jawatan dia ialah menteri yang bertanggungjawab merancang dan memastikan infrastruktur banjir kita siap pada harga yang tepat dan masa yang cepat. Sebab kalau tidak, kita tiap-tiap tahun berhadapan dengan masalah banjir ini.
Bila kita tanya, jawapan dia ialah, saya tak tahu, tanya. Sebab itu saya kata, tadi awal-awal kita dah skor 1-0. Kemudian 2-0. Ini masuk hari ke-7, ke-8 berkempen. Isu yang kita bawa, kita tanya dia, kita sudah menang 3-0. Esok pukul 11.30 pagi. Kalau ada orang Batu Pahat yang nak tengok pukul 11 pagi, 11.30 pagi, yang menonton di luar, esok saya serang lagi ada peluru dan gol keempat, saudara-saudari. Esok gol keempat, kalau kita terus skor gol macam ini, saya yakin insya-Allah dengan 5 hari berbaki, insya-Allah kita boleh sampai ke Putrajaya kali ini. Baik. Sampai Putrajaya. Sebelum sampai ni semua semangat. Sampai ke Putrajaya, tepuk dahi. Ayo, buka akaun, macam-macam masalah. Sebab itu saya selalu sebut kepada kawan-kawan yang dengar semua. Saya tak tahulah orang lain. Saya nampak Datuk Seri Anwar gembira je sebab nak menang. Kan? Saya seorang je yang berkempen, yang saya tak sebenarnya gembira sangat. Sebab saya bimbang kalau kita menang dan kita sampai ke Putrajaya, masalah yang kita kena selesaikan itu cukup besar. Kadang-kadang mungkin di luar kemampuan kita. Kalaulah pimpinan Pakatan Harapan yang ada ini beritahu kepada rakyat bahawa kita boleh selesaikan semua, itu semua tipu. Masalah itu besar. Masalah pertama ialah macam mana kita nak ubah struktur ekonomi kita. Orang Batu Pahat faham. Sebab di Batu Pahat banyak perniagaan-perniagaan kecil. Orang selalu tanya kita, saya selalu sebut juga kepada menteri masa saya kat Parlimen. Tiap-tiap tahun, kerajaan dan Menteri Kewangan umumkan negara sedang melalui pertumbuhan ekonomi yang terbaik di Asia Tenggara. Tumbuh 7%, tumbuh 5%, tumbuh 4%. Tapi kita dengar dekat bawah ni tumbuh, kita masih lagi miskin macam biasa. Kita tak rasa negara kita kaya. Gaji tak naik, rumah makin mahal, kos makanan makin teruk, budak-budak yang keluar universiti makin susah dapat kerja. Jadi orang selalu tanya, macam mana tiap-tiap tahun kerajaan kata semua okey, tapi dekat bawah tak okey. Sebab ekonomi kita ada masalah. Kita ada puluh-puluh ribu, lebih kurang 20,000 lebih syarikat seluruh Malaysia. Daripada 20,000 lebih syarikat yang ada dekat Malaysia ni, 20 ke 200,000. Saya pun dah lupa. Saya ingat 200,000. Bukan 20,000. 200,000 syarikat. Daripada 200,000 syarikat ni, hanya lebih kurang 500 syarikat saja sebenarnya syarikat yang besar. Dan mereka menyumbang sehingga 70% lebih kepada ekonomi negara. Jadi bila kerajaan kata ekonomi berkembang, wang banyak, sebenarnya yang dapat merasa itu hanyalah kaki tangan di lebih kurang 500 buah syarikat ini saja. Yang besar-besar kita tahulah, syarikat antarabangsa semua kita tahu. Yang syarikat milik rakyat Malaysia berkaitan dengan kerajaan kita tahu. Petronas, Maybank, CIMB. Tapi yang 200,000 lebih tu, semua syarikat yang macam tu lah. iCafe, Yo88 Kopitiam, yang ada dekat sini. Ini semua syarikat yang kecil, yang kos dia, untung dia sangat kecil, cukup untuk dia makan dan bayar gaji pekerja saja. Sebab itu kalau dia kata, kerajaan kata ekonomi bagus, wang banyak, kita makin kaya, orang Batu Pahat tak rasa. Tak rasa kita kaya. Sebab di Batu Pahat ni ada berapa kerat, tak ada pun sebenarnya syarikat yang masuk dalam 500 syarikat terbesar yang merasa pertumbuhan dan kekayaan ekonomi negara. Yang lain
semua syarikat-syarikat kecil, yang Melayu pun ada, yang Cina pun ada, yang India pun ada, yang hidup hanya cukup-cukup makan saja. Sebab itu kalau kita nak naikkan gaji, kalau kita pakai suruh saja majikan naik gaji, majikan tutup kedai. Sebab itu bila kita kata perkenal gaji minima, semua majikan kena naikkan, saya setuju. Tapi ada masalah, kerana yang atas 500 syarikat yang besar tu dia tak ada problem, dia banyak duit. Tapi yang kat bawah ni, yang berpuluh-puluh, beratus ribu syarikat dekat Batu Pahat, dekat Keluang, dekat Kemaman, dekat Alor, kalau dia kena naikkan gaji daripada 1,000 ke 1,500, dia tutup kedai. Sebab itu cerita gaji ini, selama-lamanya UMNO Barisan Nasional tuding jari kepada majikan semata-mata. Kemudian dia cakap, senyap-senyap, dia kenyek mata, majikan tu kan Cina. Cina lah dia tak nak bayar gaji tinggi. Sedangkan majikan Melayu pun rasa macam tu juga. Saya majikan Melayu. Saya tahu seksanya nak bayar gaji tinggi, sebabnya ialah ekonomi kita ini tersekat. Sebab itu contohnya kalau kita menang di Putrajaya dalam tempoh seminggu daripada sekarang, dia akan bermula banyak kerja yang berat, yang pening kepala, yang kita perlukan bantuan setiap orang rakyat Malaysia, yang Melayu, yang Cina, yang India, kerana kita kena baiki balik ekonomi kita untuk membolehkan syarikat-syarikat yang Melayu, Cina, India yang dekat bawah ini perniagaan biasa mampu untuk mula membayar gaji dengan lebih baik. Dan itu tak boleh diserahkan kepada syarikat milik peribadi dan orang biasa semata-mata. Itu perlukan sumber, itu perlukan bantuan, itu perlukan komitmen daripada kerajaan. Jadi ada 2-3 benda yang kena buat. Yang ini yang saya duk fikir, kalau dalam masa seminggu kita menang, banyak masalah tau. Saya lagi tak senyum. Lepas ni PAS kata mulut saya lagi sengit. Kan? Cuma saya nak beritahu kat PAS lah. Kalau saya lah kan, orang yang cakap mulut saya sengit, gigi saya sengit, kan? Kalau saya lah jadi pimpinan PAS tu, saya balik rumah, tengok cermin dulu. Sebab walaupun dia cakap gigi saya sengit, mulut saya sengit, saya rasa aku lagi handsome daripada Menteri Besar Kedah Sanusi lah. Saya rasa jauh lah lagi handsome aku daripada dia lah. Sebab itu kan kita balik kepada soal gaji tadi kan. Ada banyak 2-3 benda yang kerajaan kena mula fikir, kira dan buat betul-betul. Contohnya, benda pertama kita kena buat, macam mana kita nak bagi syarikat yang kecil-kecil ini supaya dia naik taraf menjadi lebih besar, supaya perolehan dan keuntungan dia lebih besar, supaya dia boleh mula bayar gaji dengan lebih baik tanpa dia jadi muflis. Ada macam-macam cara. Ada orang, ada kaedahnya di negara lain, kerajaan bagi ganjaran supaya syarikat-syarikat yang kecil ini mula bergabung supaya dia menjadi lebih besar. Kalau kecil ada 4 biji, dia tak boleh pergi jauh. Ada tindakan dan ganjaran supaya syarikat yang kecil-kecil ini, kalau dia buat benda yang sama, kalau kemahiran dia itu boleh membantu sama lain, kita gabungkan syarikat ini supaya daripada kecil dia jadi lagi besar. Bila daripada kecil menjadi lagi besar, daripada dia kopitiam 88 hanya di Batu Pahat, saya tengah promo ni. Ramai orang tengok ni, kedai makanan dan minuman 88 kopitiam Batu Pahat. Punyalah Ong nama dia 88. Daripada satu kedai kecil-kecil, bila gabung, kalau selama ini dia hanya berniaga di Batu Pahat, bila dia jadi lagi besar, dia dah boleh mula keluar di Batu Pahat, daripada Batu Pahat. Dia dah boleh pergi ke Keluang, dia boleh pergi ke JB, dia boleh pergi ke Seremban.
Sama juga kilang. Kilang kalau dia satu-satu, dia masing-masing ada market dia saja. Gabung. Daripada dia hanya boleh berniaga di Malaysia, kerajaan boleh bantu dia jadi besar, dia boleh mula berniaga dekat Singapura, dekat Thailand, dekat Indonesia. Semua ini perlu bantuan dan tumpuan daripada kerajaan. Bila kita bina keupayaan syarikat kita yang ratus ribu rendah di bawah ini, bila dia jadi makin besar dan makin besar, baru kita boleh bercakap dan sama-sama membantu untuk naikkan gaji bekerja, kerana bila keadaan itu berlaku, syarikat tidak terkesan. Kita juga kena mula fikir pasal macam mana kerajaan kena bagi ganjaran untuk pastikan syarikat-syarikat boleh naikkan gaji. Kalau masa syarikat untung banyak, perjanjiannya syarikat yang tolong bayar, naikkan gaji. Kalau masa ekonomi teruk, syarikat pun tak untung, kerajaan pun tak banyak wang, masa itu pekerja faham, tahun ini tak boleh naik gaji banyak. Kalau masa ekonomi makin teruk, tapi kos juga teruk, kerajaan boleh cakap, kerajaan akan bantu syarikat-syarikat ini wang daripada perbendaraan, take this money, tapi kita kena pastikan sasaran pertumbuhan gaji kita tiap-tiap tahun makin naik dan makin naik dan makin naik. Kalau kita buat begini tiap-tiap tahun untuk 10, 15 tahun akan datang, saya yakin sebenarnya kalaupun gaji kita tidak lebih daripada orang-orang Singapura, paling kurang lebih ramai anak muda Johor terutamanya yang akan kekal di Batu Pahat, di Simpang Renggam, di Tebrau, kekal bekerja di Malaysia bila jurang gaji di antara Malaysia dengan Singapura itu tidak terlalu besar. Tapi untuk kita sampai di situ, kita kena menang dulu. Boleh? Dan untuk kita menang sampai ke Putrajaya, kita kena menang Batu Pahat, saudara-saudari. Kita kena menang Batu Pahat sebab beberapa perkara. Satu, calon kita, saudara On Abu Bakar, saya kenal daripada hari pertama saya masuk PKR lebih kurang 23 tahun yang lepas. Masa itu umur saya 22, dia agak tua lah, masa itu umur dia dah dekat lewat 30-an. Masa itu saya masuk sebagai exco pemuda, masa itu dia sudah jadi ketua Angkatan Muda Wilayah Persekutuan. Dia duduk di Kuala Lumpur dalam kawasan saya, di Pandan. Saya kenal dia 20 tahun, saya boleh garanti saudara-saudari dia orang yang jujur. Kalau dia buat apa-apa, kalau orang Batu Pahat rasa dia ni macam nak makan duit, tolong cari saya akan kejar dia macam saya kejar lembu dulu. Kalau dia berani, dia boleh buat. Saya akan kejar dia. Sebab saya kenal dia sebagai seorang yang peribadi cukup baik. Saudara-saudari, kawan-kawan di Batu Pahat, ini adalah antara calon kita yang paling baik yang kita tawarkan dan turunkan di Batu Pahat sebagai tanda minta maaf kita sebab calon kita yang dulu khianat dan patut kena humban dalam parit. Humban calon dulu dalam parit, angkat calon yang lebih baik, saudara On Abu Bakar. Boleh? Nombor 2, sebab Batu Pahat ini juga ada seorang pemimpin UMNO yang mulut dia paling celupa sekali. Nama dia Puat Zakarshi. Sampai sekarang tak boleh move on, kalah dulu. Dah kalah tu diamlah. Dia kalah tahun berapa? 2013. Dah dekat 10 tahun dia punya bising sebab dia kalah 2013, masih lagi bising. Jadi untuk kita tutup mulut dia, saya nak minta tolong kawan-kawan dekat Batu Pahat, kita menangkan PH sekali lagi supaya lepas ini Puat Zakarshi duduk diam-diam lah. You jangan buat bising lagi lah.
Sudah tidak ada peluang dah untuk Puan Zakarshi untuk kembali ke pentas politik nasional, sebab kalau dia bertanding sekali lagi pun di Parlimen Batu Pahat, insya-Allah orang Batu Pahat akan humban dia masuk parit sekali dengan Rashid Hasnun. Boleh? Jadi saya tahu esok bekerja, saya pun kena balik sampai Kuala Lumpur pukul 3 pagi, saya tak boleh tidur sebab saya kena buat press release esok mau tembak peluru nombor 4. Kan? Jadi saya pun tak nak lanjutkan sampai pukul 12 tengah malam. Cuma saya nak sebut begini. Dalam banyak-banyak pimpinan PKR, saya antara orang yang paling awal datang ke Johor. Di Batu Pahat, saya mula datang berkempen tahun 2011. Masa itu, semua orang cakap, PH tak boleh menang di Batu Pahat. Ini negeri Johor. Ini kerusi pekat UMNO. Saya ingat mula-mula dulu saya pergi daripada rumah ke rumah. Mungkinlah uncle auntie kalau saya pergi rumah pun you tak ingat dah dulu. Dulu saya gemuk. Sekarang saya kurus sikit. Saya ingat 2011 saya pergi rumah ke rumah dekat taman-taman dekat Batu Pahat. Memang saya ingat dulu susah nak menang. Saya mula-mula datang ceramah dekat Johor, dekat Batu Pahat. Masa itu tak ada orang nak dengar. Saya bercakap tepi kereta macam jual ubat. Itu pun tak ada orang nak beli. Cakap seorang. Tapi saya kahwin dengan orang Johor. Isteri saya orang Johor. Saya tahu satu perkara. Orang Johor cerdik-cerdik. Kau tak, aku tak kahwin dengan bini aku lah. Orang Johor cerdik-cerdik. Separuh keluarga saya dari sebelah isteri saya ialah orang Johor. Orang Johor orang paling praktikal sekali. Melayu pun praktikal, Cina pun praktikal, India pun praktikal. Yang Melayu akan tolak politik menunggang agama yang PAS bawa. Sebab itu PAS tak pernah kuat di Johor. Macam mana pun PAS buat, PAS tidak pernah melepasi sokongan 6-7% sokongan Melayu di Johor. Kerana orang Melayu Johor praktikal, faham, logik, tahu mengimbangkan di antara agama, tanggungjawab masyarakat, hidup, berbilang bangsa dan sebagainya. Orang Cina Johor ialah usahawan yang baik. Sebab itu, orang Cina Johor faham tentang keperluan untuk kita ada kerajaan yang baik untuk kembangkan ekonomi. Orang Cina Batu Pahat, peniaga-peniaga yang hebat. Sebab itu dulu orang cakap, banyak orang kaya di Malaysia asal dia daripada Batu Pahat. Sebab itu, saya yakin dalam pilihan raya kali ini, walaupun UMNO ingat, bulan Mac dulu UMNO menang besar di Johor, kali ini kawan-kawan di Batu Pahat dan di Johor akan buktikan, dulu tu kita scam UMNO je, kita tipu UMNO je. Saja bagi UMNO overconfident. Main bola, dia overconfident. Stamina dah habis dah. Dulu dia pecuk awal. Menang dulu, sekarang sudah hilang stamina, kaki dah patah, player semua dah berterabur semua. Sebab itu kali ini, esok, kita skor 4-0 dan kita teruskan pecutan sampai kita menang hari Sabtu ini. Boleh ke tidak? Jadi terima kasih. Lepas ni ada 20 minit untuk ambil gambar. Jadi saya nak tutup begini. Saya dah tak berkesempatan untuk singgah di Batu Pahat sekali lagi. Saya akan kembali ke Johor hari Rabu. Cuma masa saya di Pagoh untuk jumpa Muhyiddin. Kemudian saya ke selatan untuk kerusi-kerusi kita di selatan, di Johor Bahru, di Kulai, di Pulai, di Tebrau, di Pasir Gudang. Itu satu kumpulan kerusi yang besar untuk kita menangi. Jadi saya ucap selamat maju jaya. Saya doakan kawan-kawan di Batu Pahat buat yang terbaik supaya insya-Allah kita sampai ke Putrajaya. Jadi untuk kasih semangat semua, saya sebut ayuh, saudari-saudari sebut Malaysia, saya sebut kita, saudari saya alam tak boleh bercakap dah. Saudara-saudari sambut dengan boleh, saya sebut Pakatan,
saudara-saudari sambut dengan harapan. Okey? Ayo! 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 Kita! Kuat lagi. Kita! Pakatan! Terima kasih Batu Pahat. Sese. Nandri Walakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi calon nombor 1 saudara Abu Bakar.